像那夏虫涌长鸣，春长吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan, untuk masuk di kerajaanmu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok.
Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们平安。 Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali. 感谢神，今天我们还可以聚在一起， Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们一起来思考神的话语。 Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. 之前我们先做一个祷告。 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. 感谢神，你的保守，你的看顾，就是在我们一生的年岁里。 Kami percaya Tuhan, pertolongan, anugerah penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. 我们深信，在我们的生活当中，你的同在、引领、保护、喂养，常与我们同在。 Oleh karena itu kami juga mau senantiasa merespon rasa syukur kami kepadamu. 所以我们要回应你每次给我们的恩典， Kami mau senantiasa bersandar pada firman-Mu. 我们要仰赖你的话语， Karena firman-Mu inilah yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. 因为只有你的话语是成为我们的指标。 Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. 也祝福所有在线上的姐妹们，一起听到的姐妹们， Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan juga menerjemahkannya. 也把传讲信息以及翻译的托在你的手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 5. 姐妹们，我们一起来打开我们的圣经就是提摩太后书第1章。 2 Timotius pasal 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 就在第5节，想到你心里无为之信，这信是先在你外祖母罗伊和你母亲尤尼基心里的，我深信也在你心里。 Ini adalah surat Rasul Paulus kepada salah satu anak rohaninya, yaitu Timotius. 这就是保罗答书给他其中一个属灵的孩子，叫做提摩太。 Di mana Timotius ini adalah salah satu anak rohani Rasul Paulus yang sangat luar biasa sekali. 这提摩太是保罗非常特别的一个属灵之子， Baik di dalam kehidupan kerohaniannya kepada Tuhan maupun di dalam pelayanannya sungguh sangat luar biasa. 无论是他在侍奉神，无论是他在跟随保罗，也是非常棒的。 Kalau kita melihat kembali kenapa Timotius bisa menjadi anak yang begitu luar biasa dan hidup takut akan Tuhan, 假如我们回顾提摩太的生平，为什么他这样敬畏神，这样的信靠神？ ternyata hal ini tidak bisa terlepas dari orang tuanya. 这不外乎是不能从他的父母那里脱离关系。 Di mana kita melihat dalam ayat ini bahwasannya Rasul Paulus itu teringat akan iman yang tulus. 这里保罗提到提摩太的信心是真实的，不是没有虚伪的， Yaitu di dalam kehidupan ibunya Eunike. 就是从他母亲尤尼基开始， Bahkan di dalam kehidupan neneknya Lois. 甚至直到他的祖母罗伊的身上也看到这个信心。 Jadi kita bisa melihat adanya satu komitmen iman yang luar biasa dari 3 generasi. 所以我们可以看到这个信心的节制是从3代，从上面到子孙， Yaitu dari Lois diturunkan ke Eunike, lalu diturunkan lagi ke Timotius. 就是从祖母罗伊到他母亲尤尼基，然后到他自己就是提摩太。 Dan inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus di dalam ayat tersebut. 在这些经文里，保罗就称赞了提摩太这样的信心。 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita pikir mungkin sebagai orang tua atau generasi yang paling tua, kita pikir kalau kita harus mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. 姐妹们，成为家长，我们常常希望可以把继承的东西给下一代。 Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira apa yang ibu-ibu pikir hal yang paling bagus yang bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya? 假如我问姐妹们，什么是我们可以把最好的继承给下一代呢？ Mungkin sebagian kita berpikir, oh yang paling bagus saya wariskan itu adalah ya harta kekayaan kepada keturunan saya. 也许我们当中也有一些人会说，我要把我的财富继承给我的孩子。 Karena ketika saya mewariskan banyak harta kekayaan kepada keturunan saya, maka keturunan saya tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan.
假如我把我的财富继承给我的下一代，那他们下一代就不再为这个生活而愁苦了。 Keturunan saya akan hidup bahagia selamanya karena punya banyak harta. 我的下一代就会非常幸福的生活，因为他们拥有很多的财富。 Apakah hal ini benar? 这件事对吗？ Bagaimana jika ternyata keturunan kita itu menghabiskan harta yang kita wariskan dengan cara yang tidak benar? 我们可以想象，假如我们下一代不好好的经营这些财富，会胡乱的把它挥霍掉，那他们生活怎么办呢？ Bagaimana jika mereka menghabiskan harta yang kita wariskan itu dengan misalnya berfoya-foya atau memakai narkoba? 假如他们使用我们所留下的这些财富用在毒品上，挥霍的生活，那怎么办呢？ Oleh karena itu ada juga orang yang berpikir, oh sebenarnya harta yang lebih bagus saya wariskan kepada keturunan saya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. 有的想我要把最好的传承给我的下一代，就是给他技能或者是知识。 Karena ketika keturunan saya bisa mempunyai keterampilan, maka mereka bisa bertahan hidup. 假如他们有这个技能的话，他们可以持续的生活下去。 Misalnya, saya mengajarkan keturunan saya bagaimana caranya berbisnis dan buka usaha. 比如我教导他怎么样在生意场上经营生意， Sehingga ketika mungkin suatu saat saya tidak ada lagi, keturunan saya bisa terus-menerus menghasilkan kekayaan dengan keterampilannya. 就是我的想法。假如我不在了，我教给他的这些经营生意的方式，可以让他持续的生活下去。 Hal ini kedengarannya bagus, bukan? 这件事听起来也是蛮好的。 Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang paling bagus sebenarnya yang kita wariskan, yang perlu kita wariskan kepada keturunan kita itu apa sebenarnya? 姐妹们，那什么是最好的？让我们把最好的传给下一代呢？ Firman Tuhan mengatakan jawabannya adalah warisan iman. 圣经里面告诉我们的最好的传承就是信心的传承。 Bukan lagi sebuah rahasia bahwa iman adalah fondasi yang kuat dalam hidup kita sebagai orang percaya. 不是一个秘密了，就是我们对主的信心，在我们生活上一个最好的基础。 Imanlah yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang di luar Allah. 信心把我们与不信的人是分别的出来的了。 Namun iman ini tidak harusnya menjadi sesuatu yang kita pegang sendiri saja. 但是这个信心不是我们自己抓住就可以了，我们拥有就可以了。 Tetapi juga harus kita jadikan sebagai warisan yang berharga yang harus kita teladankan bagi generasi berikutnya. 这个信心我们也要把它传承给下一代，我们要把它分享出去。 Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 yang kita baca tadi, kita diajak untuk kembali mengingat iman yang tulus ikhlas. 刚才我们读的提摩太后书第1章第5节，我们可以看到这个无为的信心， yang dimiliki oleh Louis dan Eunike. 就是从罗伊一直到他女儿尤尼基， Mereka tidak hanya hidup di dalam iman itu, tetapi mereka juga mewariskannya kepada keturunan selanjutnya. 他们不是把这个信心活在心里，同样的，他们把他这个信心传承给下一代。 Di mana kita bisa melihat dengan warisan iman dari seorang ibu dan seorang nenek, 我们可以看到从祖母一直到女儿，一直到孙子这个信心。 maka seorang anak muda itu akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di dalam gereja. 所以这个传承下来的信心，让这个提摩太成为一个非常有能力在教会里做事工工作的一个少年人、青年人。 Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya seringkali mendengar ada orang yang berkata, oh kalau sudah tua rasanya nggak bisa apa-apa lagi lah, nggak berguna lagi. 姐妹们，我常常听到很多姐妹们这样说：“我已经年老了，不能做什么了。” Apakah hal itu benar? 真的是这样吗，姐妹们？ Ternyata hal itu adalah satu kesalahan besar. 原来这是一个很大的错误。 Karena di firman Tuhan ini kita bisa melihat Louis dan Eunike itu adalah orang-orang yang sudah tua bahkan lanjut usia. 我们可以从圣经节里看到，无论是罗伊或是尤尼基，他们也是已经是年纪老迈的妇人了。 Bahkan mereka adalah seorang perempuan. 甚至他们只是一个妇女。 Tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang perempuan, bahkan seorang nenek yang bernama Louis ini bisa memberikan warisan iman yang luar biasa kepada keturunannya. 我们可以从罗伊年纪老迈的罗伊身上、祖母身上看到他怎么样把这个信心传承，一直一代一代的传下去。 Jadi sebenarnya selama masih kita hidup,
dipercayakan kehidupan oleh Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. 就是当神还信托我们还有这个生命气息的时候，我们其实可以为神做很多的事。 Salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah mewariskan iman kepercayaan kita kepada Yesus, kepada keturunan kita. 其中最重要的就是我们把我们对主耶稣的信心一直把它传承给下一代。 Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita meneladani dan mewariskan ketulusan iman seperti Louis dan Eunike ini? 那姐妹们，我们要以什么方式把我们真诚的信心、真实的信心传承给下一代呢？好像这个效法罗伊以及尤尼基。 Yang pertama, kita perlu menjaga hidup kita di dalam firman Allah dan doa. 就是我们在生活上要有信心，不断的接着祷告， Sehingga iman kita itu terus berkembang. 以至于我们的信心不断的成长。 Kalau kita tidak hidup di dalam firman dan di dalam doa, 假如我们生活不是在祷告以及信心当中， tentu kita tidak akan mengalami Tuhan. 当然我们是不可能经历主耶稣的。 Kalau kita tidak mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka tentu kita akan menjadi kering secara kerohanian. 假如我们自己不经历耶稣的话、主的话，我们的生活已经会枯干、饥渴。 Kalau kerohanian kita kering, kita tidak dekat sama Tuhan, kita tidak mengalami Yesus di dalam hidup kita. 假如我们不亲近神的话，我们的生活就会饥渴慕义。 Apa yang mau kita wariskan kepada keturunan selanjutnya? 那我们把什么传承给下一代呢？ Tentu tidak ada iman yang diwariskan dari kehidupan rohani seperti itu. 假如我们自己的信心生活都这样的枯萎的话，我们把什么信心传承给下一代呢？ Oleh karena itu, untuk meneladani ketulusan iman, maka yang paling penting adalah kita terus-menerus hidup di dalam firman Allah dan doa. 所以要把这个信心维护下来，最要紧就是我们在生活当中不断的以信心来仰望。 Yang kedua adalah kita perlu membagi cerita kehidupan tentang bagaimana iman kita itu mengubah hidup kita. 第二，我们不断的诉说我们信心怎么样改变我们的生活。 Kemudian cerita-cerita kita itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda berikutnya. 以至于我们所说出来的这些信心故事，能够启发我们的下一代。 Saya percaya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang dipercayakan usia yang banyak oleh Tuhan, tentunya punya segudang pengalaman hidup yang luar biasa. 当然，直到这样神给我们到这样的岁数，我相信我们每个人都有很多很特别的生活经历。 Bagikanlah pengalaman hidup itu. Bagaimana ibu-ibu yang dikasihi Tuhan itu berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara ibu-ibu. 我们可以把我们一生来神怎么样保守看顾、引领我们的这个生活经历，告诉给下一代，传承下去，说出来。 Itu akan menjadi satu inspirasi yang kuat bagi generasi selanjutnya. 这会成为我们下一代一个非常好的一个启发。 Yang ketiga adalah kita perlu mendukung dan mendoakan generasi muda dalam perjalanan iman mereka. 第三，我们要为着他们的信心旅途，不断的在祷告当中为他们做代祷的工作。 Tidak cukup hanya memberikan mereka warisan kekayaan fisik. 不单单只是传承给他们生活上需要的这些财物， Bahkan tidak cukup hanya mengajari mereka keterampilan-keterampilan seperti berbisnis, berdagang, dan lain sebagainya. 也不需要把这些技能，不是非常重要，把这些技能生活上的这些经济教导给下一代。 Tidak cukup hanya menyekolahkan mereka ataupun membuat mereka kuliah ke luar negeri. 也把他们送到外国去，也不是讲非常好的意见。 Tetapi yang harusnya paling kita lakukan itu adalah mendoakan generasi muda kita supaya mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan. 但是最要紧的是，我们不断的为着我们下一代做代祷的工作，以至于他们生活在敬畏神的方向。 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka satu ayat firman Tuhan lagi dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 姐妹们，我们再一次开在提摩太后书， Ayat 7. 第7节。 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Ini adalah pengakuan dari Rasul Paulus yang telah melayani Tuhan dengan setia sepanjang hidupnya. 这就是提
Paulus, 这 Rasul 就是 Paulus. 使徒保罗把所信的道完成了。 Paulus adalah seorang yang memiliki iman yang kokoh dan juga memberikan teladan pengabdian yang luar biasa. 保罗是一个信心之父，也是一个把他的信心维护的最好的一个使徒。 Oleh karena itu, yang perlu kita wariskan bukan hanya soal sekadar oh iman saya percaya kepada Tuhan Yesus. 我们不仅仅把我相信主耶稣这样的信心传承下去， Tetapi juga kalau kita percaya Yesus, maka ditunjukkan melalui buah pengabdian yang kita tunjukkan kepada Yesus. 但是我们要把我们对主耶稣的信心的果子，把它展现出来。 Sebagaimana Rasul Paulus yang dengan setia melayani bahkan mengabarkan Injil. 就好像使徒保罗不断的忠心的侍奉，也同样的把信息传遍。 Bahkan ada banyak penderitaan ketika di dalam pelayanan dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. 使徒保罗在传讲信息当中遭遇到很多的逼迫，很多的危险，很多的危险。 Tetapi Rasul Paulus tetap setia dan mengabdi kepada Yesus. 但是使徒保罗对主忠心至死。 Ini adalah pengabdian yang luar biasa yang sangat susah sekali untuk ditiru. 这样的忠心是很难我们可以模仿的。 Apakah hal ini ada di dalam diri kita? 这样的信心在我们每个姐妹们里面有吗？ Apakah selama hidup kita sebagai orang Kristen, kita sudah menunjukkan pengabdian kita kepada Yesus? 我们在我们一生当中自称基督徒，我们有没有效法这样忠心至死对主耶稣的信心呢？ Jika kita sudah menunjukkan pengabdian kita kepada Yesus, maka pengabdian tersebut kita bisa wariskan kepada keturunan kita. 假如我们对主的信心是知道很完整、很完全的话，我们可以把这样的信心、这样的心态传承给我们的下一代。 Tetapi jikalau kita hanya mungkin sekadar beriman atau hanya datang ke gereja seminggu sekali tanpa komitmen pengabdian kepada Tuhan Yesus, 假如我们只是每个星期到教会，我们对主没有节制，要侍奉到底的话， mungkin generasi yang di bawah kita itu akan melihat dan bahkan menilai kita. 我们的下一代就这样的看我们，也会这样的衡量我们。 Oh, orang tua saya mungkin adalah orang Kristen yang biasa saja. 我的家长、我的父母只是平信徒、普通的信徒而已。 Ya udahlah, saya jadi orang Kristen yang biasa juga. 那我就效法他们，成为一个平信徒吧。 Apakah ini yang kita inginkan? 这是我们所要的吗？ Tentunya hal ini bukanlah yang kita inginkan, bukan? 当然，姐妹们，我们不希望这样就到此为止，这样而已。 Kita ingin agar generasi selanjutnya kita itu lebih kuat dan lebih tekun, lebih militan di dalam Tuhan. 我们希望我们的下一代在主里面更坚固、更坚强。 Maka kita harus memberikan teladan pengabdian kepada Yesus yang luar biasa juga. 所以，我们一定要把我们不断的坚固、坚持侍奉的心态传承给下一代。 Mari kita buka lagi satu bagian firman Tuhan dari Titus setelah 2 Timotius. 我们再来看一处的圣经节，就在提多书， Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. 提多书 Pasal 2第2章 ayat 3 sampai 5. 第3到第5节。 Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. 所以姐妹们，我们在提多书第2章这里看到怎么样劝勉我们，就是在第3节直到第5节，又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谄言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇女，爱丈夫，爱儿女，谨守节贞，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。 Ya, dalam Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5 ini kita diberitahu lebih mendetail lagi. 在提多书第2章第3到第5节，这里很仔细的教导我们， Yaitu bagaimana perempuan-perempuan yang tua atau ibu-ibu yang lansia
就是老年教导我们成为老年妇人， itu memberikan teladan iman kepada perempuan-perempuan muda. 我们要把这个信心的这个榜样传承给 Jadi- 其他的妇女们。 Jadi ayat ini sangat relevan sekali dengan komunitas komisi wanita sebenarnya. 这些经文对于我们姐妹团契来说是非常好的。 Nah, perempuan-perempuan yang tua itu seperti yang Louis itu, neneknya Timotius. 这老年妇人就好像这个罗伊，就是提摩太的祖母。 Apa yang bisa dilakukan? Yaitu hidup sebagai orang-orang yang beribadah. 要怎么样来生活呢？就是生活就做一个敬拜的生活。 Lalu kemudian tadi di Titus 2 ayat 3 itu dikatakan janganlah memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Ini ceritakan tentang kelakuan hidup kita yang harus menjadi teladan yang baik. 这里第3节告诉我们，不要说谗言，不要做酒的奴仆，这就告诉我们要怎么样在神里面生活。 Lalu kemudian dikatakan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. 这里也教导我们要怎么样好好的教导更年轻的， Sehingga generasi yang di bawahnya, yaitu perempuan-perempuan muda, itu juga bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. 以至于下一代能够看到这样的好行为，同样把这个好行为行出来。 Contohnya seperti apa? 比如说， Ya, contohnya seperti Titus 2 ayat 4, yaitu perempuan-perempuan muda tersebut itu mengasihi suami dan anak-anaknya. 要怎么做呢？就是教导少年妇人爱丈夫、爱儿女。 Lalu generasi di bawahnya juga bisa hidup bijaksana, hidup suci, dan rajin mengatur rumah tangga. 接下来，这个教导我们年轻的妇女们怎么做呢？就是谨守贞洁，殷勤的料理家务， Baik hati dan taat kepada suaminya, 而且待人有恩，顺服自己的丈夫， dan terutama taat kepada Tuhan. 特别是顺服神， Sehingga firman Tuhan tidak dihujat orang. 以至于神的道理不被毁谤。 Maksudnya bagaimana firman Allah dihujat orang? 这里是什么意思呢？神的话被毁谤是什么意思呢？ Jadi misalnya ada sebuah keluarga Kristen, tetapi keluarga tersebut berantakan, mungkin suami istri seringkali ada kekerasan dalam rumah tangga. 就是说到可能有一个家庭里面有家暴， Tentu orang-orang yang bukan Kristen itu yang melihat akan menghujat, oh percuma ya mereka Kristen tetapi seperti itu kelakuannya. 以至于这个基督徒有家暴的基督徒家人，别人会这样的议论他。 信靠耶稣怎么会有这样的事发生呢？ Oh percuma ya mereka Kristen ya, tapi kok bisa cerai akhirnya? 他们是基督徒，突然的成为基督徒，为什么会离婚呢？ Oleh karena dengan kejadian yang seperti ini tentunya dunia itu menghujat firman Allah. 接着这些事的发生，众人会指责，也会怀疑基督教。 Oleh karena itu hal ini sebenarnya hal yang tidak kita inginkan, bukan? 其实这件事不是我们所想要的。 Oleh karena itu menjadi tanggung jawab generasi yang paling tua mendidik generasi yang paling muda. 所以是有责任的，更年老的一辈可以教导更年轻的一辈。 Jika dalam generasi muda misalnya satu rumah tangga bisa kekerasan atau mungkin terjadinya perceraian, 假如年轻的一辈有这些家暴或者是有导致离婚的案件的时候， maka kita perlu menarik lebih atas lagi ke generasi di atasnya. 我们可以把它往上一辈来看， Sebenarnya apa yang sudah diwariskan kepada generasi yang di bawahnya? 到底上一代把什么传承给下一代呢？ Apakah sudah mewariskan warisan iman seperti yang dilakukan oleh Louis dan Eunike? 是不是把罗伊以及尤尼基的信心传承下来了呢？ Atau generasi yang di atasnya itu tidak peduli dengan kerohanian generasi yang di bawahnya? 或者上一代完全不管下一代的信心到底是有什么信心， Sehingga terciptalah generasi muda yang tidak takut akan Tuhan dan banyak masalah-masalah yang tidak benar. 以至于下一代活成了不敬畏神，以至于他们家庭造成了很多的纠纷、很多的问题。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 主内的主所爱的姐妹们， ya zaman sekarang kita bisa melihat ya banyak informasi itu terbuka. 现今的时代，我们可以看到很多的这个信息是已经传开了的。 Jadi saya sempat berpikir, 而且我曾经这样的想过， zaman sekarang ketika orang mencari pasangan, mereka tidak mau lagi tentang dijodoh-jodohkan. 现在的年轻人，假如找
另一半的时候，他们不要被介绍， Karena alasannya adalah, ya saya generasi zaman sekarang yang bisa memilih sendiri saya mau suka siapa. 他们的想法就是我现在是现今的世代的人，我要选谁是我的自由。 Akhirnya banyak orang menikah karena ya udah rasa saling suka. 以至于很多年轻的一代就这样的结为夫妻，只是基于我喜欢你，你喜欢我。 Apakah hal ini salah Bapak Ibu? 这件事有错吗，姐妹们？ Ya sebenarnya hari ini tidak salah. 其实这也不错的， Tetapi kita bisa melihat hal yang mengejutkan. 但是我们可以看到非常吃惊的一件事， Ternyata tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian 原来在新一代的婚姻里面的这些离婚率， itu lebih banyak dari pasangan yang memilih sendiri pasangannya ketimbang dengan pasangan yang dijodohkan oleh generasi yang di atasnya. 就是自由恋爱的婚姻更多离异，好过父母介绍的这些婚姻更能保持下来。 Kenapa bisa terjadi seperti itu? 为什么会这样呢？ Ya, mungkin karena penyebabnya adalah generasi yang di atas tidak maksimal di dalam mewariskan iman kepada generasi yang di bawahnya. 这个理由可能是上一代没有把完全的这个信心传承给下一代， Ini hanya salah satu contoh saja, Ibu. 这只是其中一个例子而已。 Kalau kita melihat internet, ada begitu banyak contoh. 假如我们看到在网站看的话，这些例子是非常的多。 Jikalau kita tidak terbeban untuk mewariskan iman dan pengabdian kepada Yesus, 假如我们没有这个负担，把对主的信心、侍奉主的心态， maka generasi yang di bawah kita itu akan cenderung menjadi generasi yang bobrok. 传承给下一代，那么下一代会他们的这个素质、态度素质会非常的糟糕。 Tetapi jika kita mempunyai hati seperti Lois dan Eunike, 但是假如我们效法罗以及尤尼基的话， dalam mewariskan iman kepada generasi penerus kita, 就是把我们的信心传承给下一代， maka generasi-generasi di bawah kita itu akan menjadi generasi yang sungguh luar biasa seperti Timotius. 那么这个下一代会成为一个好像提摩太这样非常棒的信心的果子。 Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana kita sebagai ibu-ibu komisi wanita 姐妹们要结束这个讲题的话，我们成为姐妹们，我们怎么样了呢？ yang pertama dapat terus-menerus bertumbuh dalam iman. 就是持续的在信心里面成长。 Lalu yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa memberikan teladan pengabdian yang kuat kepada generasi berikutnya. 接下来我们把我们坚固侍奉神的这些态度，把它传承给下一代。 Kita harus senantiasa mengingat bahwa kita adalah bagian dari mata rantai iman yang membentang dari generasi ke generasi. 我们自己要晓得，我们是这个从上面接下来这些棒、这些链子是不可以断的，要一代一代传承下去的。 Dan melalui kasih dan teladan kita, kita dapat membantu membangun fondasi yang kuat bagi masa depan gereja dan komunitas kita. 所以，接着我们对神的信心，我们对我们的这个团契，我们对下一代，我们都有最好的榜样，把它传承下来。 Inilah yang harusnya senantiasa kita gumulkan untuk wariskan kepada generasi penerus kita. 这就是我们不断的要纠结，成为我们的负担，我们要把它传承给下一代。 Warisan harta kekayaan tidak abadi. 把这个财富传承下来，这是不永恒的。 Warisan pengetahuan juga tidak abadi. 这个把知识、技能传承下来，也不是永恒的。 Pengetahuan yang kita wariskan zaman ini mungkin 10 tahun ke depan lagi udah tidak berguna. 我们所传承下来，他们知识，可能10年以后已经不合用了。 Karena mungkin 10 tahun ke depan sudah ada pengetahuan yang lebih baru dan up to date. 因为10年以后已经有非常新的知识下来了。 Tetapi warisan iman yang kita wariskan di dalam Tuhan Yesus Kristus 但是在主里面的信心的这个榜样， itu sifatnya abadi. 它的性质是永恒的， Itu berguna sampai selama-lamanya. 这是直到永远都有益处的。 Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya mewariskan iman di dalam Yesus kepada generasi penerus kita.
所以姐妹们，我们可以看到是多么的重要，我们把对主耶稣的信心传承给下一代。 Tentunya ini bukan pekerjaan dan tanggung jawab yang mudah. 当然，这不是非常容易，或者是非常容易做到的这些责任。 Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang memampukan kita. 但是我们相信，我们有一个超棒、超有能力的神， Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perjalanan mewariskan iman. 让神求神祝福我们，就是把这个信心的传承下去的这些过程，给我们能力。 Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福我们每一个人。 Amin. Mari kita Amin. bersatu dalam doa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们亲爱的主， kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. 感谢神，你让我们有机会听你的信息。 Tolong kami Tuhan, 主啊，求你帮助我们， agar kami mempunyai hati yang tulus dan pengabdian yang luar biasa senantiasa kepada Tuhan Yesus. 让我们对主有真诚的信心，也是有坚固侍奉的心态。 Tolong kami juga Tuhan, agar kami belajar dari Louis dan Eunike. 主啊，求你帮助我们可以效法罗伊以及尤尼基， Bagaimana dengan pengabdian dan iman mereka, 就是借着他们的信心以及他们的侍奉， bahkan di dalam pekerjaan mereka mewariskan iman kepada generasi selanjutnya, 就是不断的把他们的信心榜样传承给下一代， bisa menghasilkan seorang Timotius yang luar biasa. 可以为提摩提带来一个非常棒的榜样。 Tuhan, kami juga ingin seperti itu. 主啊，我们都希望是像他们一样。 Berkati kami Tuhan, ibu-ibu komisi wanita yang ada di gereja ini. 主啊，求你祝福在我们教会里所有的姐妹们， Jadikan kami Louis dan Eunike pada masa kini, 让我们成为现今的尤尼基以及罗伊， sehingga generasi-generasi yang di bawah kami boleh menjadi generasi-generasi yang luar biasa juga. 以至于我们的下一代成为一个非常棒的下一代， Menjadi generasi penerus gereja yang memuliakan nama Tuhan, 就是成为荣耀神的在教会里的下一代， yang berani berkorban bayar harga mengikut Tuhan Yesus. 就是愿意付上代价，也永远跟随主。 Ini doa kami Tuhan. 主啊，这是我们的祷告 Di。dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. 姐妹们，愿神祝福我们每一位姐妹们。